Menarik petang ini, MP Bersatu sokong kerajaan Perikatan Nasional Isytihar Perang terhadap Perdana Menteri. Tuan Ibrahim dakwa Datuk Seri Anwar lebih teruk, tidak tunai janji. Anwar Musa bidas kerajaan sokong penyelesaian dua negara di Palestin. Fahmi Fadzil maklumkan jawatan Muhammad Agus akan diisi segera. Polis mulakan siasatan selepas terima laporan Farhash. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang Jumaat 17 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Perikatan Nasional PN mengisytiharkan perang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan isu menarik sokongan Wakil Rakyat Bersatu menyokong kerajaan. Ia sekaligus menegaskan gabungan PN itu bukan berperang dengan UMNO, kata Pengerusi Bersatu Terengganu Datuk Razali Idris. Katanya beliau mengharap seluruh warga PN perlu bekerja keras untuk jangka masa panjang demi kestabilan parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 PRU16. Sebelum ini, 4 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Mereka terdiri daripada ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik. Sementara itu, PN juga telah mengumumkan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar sebagai calon bagi PRK Parlimen Kemaman P040. Manakala BN telah mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM, General B. Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai calon. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini dan hari penamaan calon ditetapkan pada 18 November ini. Gelombang Kebangkitan Rakyat khususnya menolak rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang berlaku dalam kerajaan madani akan terbentuk pada PRK P040 Kemaman. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, gelombang tersebut bakal terjadi disebabkan oleh kekecewaan rakyat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan lebih teruk dan dapat dilihat bagaimana sikap Perdana Menteri terhadap dasar polisi luar negara. Dalam sidang Dewan, ahli Parlimen telah membawa usul untuk dibahas bagi mengutuk tindakan Zionis dan menghadapkan Perdana Menteri Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Oleh itu, beliau menyifatkan Perdana Menteri hari ini langsung tidak boleh disentuh di mana pengkritiknya akan berhadapan dengan tindakan polis sebagaimana juga dialami ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad. Menurut ahli Parlimen Kubang Krian itu, Siti Mastura hanya mendedahkan maklumat daripada sumber Barisan Nasional BN di mana DAP terus bertindak membuat laporan polis terhadap Mastura, tidak kepada BN. Ustaz Tuan Ibrahim turut mengungkap masalah besar dihadapi Terengganu yang tidak mendapat royalti petroleum sejak zaman BN ketika PAS menang pada tahun 1999, namun perkara itu tidak diperbetulkan Datuk Seri Anwar. Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Tan Sri Anwar Musa membidas kepimpinan kerajaan hari ini yang masih terikat dengan ungkapan-ungkapan seperti jalan-jalan penyelesaian dua negara, two-state solution. Katanya kepimpinan negara dilihat was-was dan keliru apabila tidak dapat memberikan satu dukungan yang kuat kepada perjuangan rakyat Palestin ketika mana seluruh dunia bangkit bersolidariti dan simpati. Ujarnya ia secara tidak langsung seolah-olah mahu mengiktiraf kewujudan Israel dan bercanggah dengan dasar negara selain tiada hubungan diplomatik dengan negara haram itu. Dalam masa sama, beliau berkata, penyelesaian dua negara, two-state solution, bukan kaedah yang didukung dan Israel mesti dilunyaikan dan dinyahkan daripada muka bumi ini.
Itu kerana mereka adalah sebuah kerajaan ciptaan kelompok-kelompok barat selepas perjanjian Balfour pada tahun 1948 dan tidak boleh memberikan apa juga bentuk pengiktirafan kepada Israel secara langsung atau tidak langsung. Namun malangnya kepimpinan negara termasuk dari sidang OIC, Gabungan Negara-Negara Islam, semacam tidak dapat memberikan impak yang sewajarnya. Malah kepimpinan Indonesia kelihatan lebih tegas dan menyerlah. Bekas Setiausaha Agong UMNO itu berucap pada ceramah perdana dan Majlis Pengisytiharan Calon PAS PRK P040 Kemaman di Dewan Terbuka Kemaman Arena Square malam tadi. Katanya dalam situasi tamparan kepada umat Islam itu, saf Perjuangan PAS dan Perikatan Nasional PN mesti dirapat dan diperkukuhkan untuk terus menjadi harapan kepada ummah. Pengisian jawatan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM akan dilakukan dalam masa terdekat. Perkara itu dijelaskan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil susulan perletakan jawatan Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, beliau dimaklumkan Timbalan Ketua Pengarah JKOM Komunikasi Komuniti Datuk Ismail Yusof berhubung perkara itu. Katanya beliau belum bercakap dengan Datuk Seri Anwar khusus mengenai perkara itu dan percaya langkah untuk mengisi jawatan tersebut akan dibuat secepat mungkin. Terdahulu, Muhammad Agus mengesahkan telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM kepada Perdana Menteri pada kemarin. Katanya keputusan berkenaan dilakukan berikutan beliau menerima tawaran pekerjaan baharu dan bukan disebabkan tekanan oleh mana-mana pihak. Pihak polis telah membuka kertas siasatan di atas dakwaan bahawa bekas pemimpin PKR Datuk Wira Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak terlibat di dalam usaha mendapatkan ahli Parlimen Pembangkang menyokong kerajaan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin, pihaknya telah menerima laporan daripada Farhash dan telah pun memulakan siasatan. Selasa lalu, Farhash berkata beliau akan membuat laporan polis terhadap Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga ahli Parlimen Machang. Wan Ahmad Faisal telah mendakwa bahawa Farhash terlibat dalam kegiatan merasuah dan mengugut ahli Parlimen Pembangkang agar mereka menyokong Datuk Seri Anwar. Farhash bagaimanapun menyangkal tuduhan tersebut kerana beliau tidak bergiat aktif dalam bidang politik. Dan ekoran itu, Wan Faisal berkata beliau mengalu-alukan laporan polis dibuat terhadap dirinya kerana beliau hanya mengulangi dakwaan yang telah dibuat oleh armada sebelum ini. Wan Faisal telah mengecam Farhash dan seorang individu yang digelar sebagai Datuk Botak di dalam video yang tular di media sosial. Ia adalah ekoran tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu yang telah mengumumkan sokongan mereka untuk menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim namun memilih untuk kekal dalam parti. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.